Assalamualaikum dan salam sahadis jiwa. Bertemu lagi menerusi rancangan Titik Sentuhan terus bertindak. Seperti biasa, malam ini kami bawakan dua kisah untuk tontonan anda. Di dalam pasal ataupun para 3 minit yang telah terterai pada tarikh 6 bulan 5 2005. Itu yang kita nak perjuangkan. You bayangkanlah, ibu mana yang tak lalui bila anak you sendiri tak kenal you. Kita mulakan dengan aduan yang kami terima dari bekas penduduk Perumahan Awam Sri Terengganu, Sentul, Kuala Lumpur. Apa kisahnya? Bersama wartawan Roznaniza Baharum dalam Hilang Tak Berganti. Saksikan. Di dalam pasal ataupun para 3 minit yang telah terterai pada tarikh 6 bulan 5 2005. Itu yang kita nak perjuangkan. Lagi isu mengenai perumahan. Kali ini di Perumahan Awam Sri Terengganu, Sentul, Kuala Lumpur. Kru Titik Sentuhan turun padang bagi melihat sendiri kira-kira 300 orang bekas penduduk Blok A, B dan C berhimpun secara aman bagi mendesak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menyegerakan projek perumahan di Pasal S yang tertangguh sejak tahun 2008 lagi. Dikabarkan sehingga kini kerja-kerja pembangunan yang dijanjikan tidak dijalankan sekaligus menimbulkan tanda tanya dan kegelisahan penduduk. Sebab orang masa yang dipindahkan daripada PPR daripada Sri Terengganu, dia orang janjikan dia akan bina balik tempat ni, lepas tu dia akan offer balik ke orang yang penduduk yang asal kat sini. Tapi dah 8 tahun tak ada berita, tak ada apa-apa. Itu yang rasa macam tak puas hati lah. Jadi sekarang kita tunggu perjanjian macam mana. Kita boleh dapat sini balik, kita more happy lah, kita lagi happy lah. Jadi kita dapat tempat lama satu rumah sini, kira memang bagus lah. Ini sebab perjanjian dulu. Kalau dia tak ada janji kita dulu, memang kita tak datang sini. Kita duduk sana juga. Kalau boleh dapat satu rumah sini, kita punya keluarga yang lain pun senang lah. Isu ni isu lama, isu pada tahun 2005 yang mana penduduk-penduduk flat Sri Terengganu ni dia dijanjikan lah oleh pihak pemaju ketika itu ASI Sdn Bhd yang mana pembangunan semula. Dan untuk pengetahuan, pembangunan semula ni melibatkan flat berkeliling dan juga flat Sri Terengganu, iaitu hampir lebih kurang lebih 700 lebih bekas-bekas penduduk yang ini telah dipindahkan pada 2008. So orang kata mengambil daripada perjanjian atau persetujuan yang telah dijanjikan pada 2005 tu, so semua penduduk ni keluarlah ke PPR yang telah disediakan. Tapi masalahnya projek tu tak direalisasikan dan yang lebih menyedihkan pihak pemaju tu bankrupt, winding up lah. So yang menjadi isu bila tahun 2007 kita ada hantar surat kepada DBKL dan perbincangan masih tak ada keputusan dan tiada satu titik noktah apa yang sebenarnya berlaku dan apa yang telah dipersetujui sebelum ni tidak ditunaikan. Untuk mendapatkan kesahihan dakwaan yang dibawa bekas penduduk Perumahan Awam Sri Terengganu, kru Titik Sentuhan meninjau sendiri tapak perumahan Pasal S dari jauh. Benar sekali, tapak yang dipagari pagar zinc itu belum menampakkan tanda-tanda projek pembinaan bermula. Malah ia ditar dan dijadikan tempat simpanan kontena. Persoalannya, bilakah akan bermula operasi pembinaannya? Akan berjuang benda ini sampailah ke tahap yang paling tinggi. Sebab ini adalah merupakan amanah daripada masyarakat Sri Terengganu dulu. Mereka pindah tanpa apa-apa imbuhan. Sedangkan orang lain tu dapat pindah sikit, bergerak daripada rumah tinggal ke rumah pun dapat duit. Tapi kita tidak. Tapi insyaAllah, bagi saya, perjuangan yang murni dan juga dapat sokongan daripada yang berbahagia Kuarnan, saya rasa insyaAllah benda ini dapat direalisasikan. Bangunkan kawasan ini. Yang kita nak, kita bangun kawasan ini dan sediakan rumah kos dan rendah yang dijanjikan itu.
Jika diimbas kembali pada tahun 2008, seramai hampir 800 penduduk daripada 3 blok perumahan awam Sri Terengganu diarahkan berpindah ke 3 PPR, iaitu PPR Taman Wahyu, PPR Batu Muda dan PPR Desa Rejang bagi memberi laluan kepada projek pembangunan semula perumahan tersebut. Walaupun tanpa sebarang pampasan, dengan berat hati mereka bersetuju berpindah kerana ia bersifat sementara sebelum pembangunan semula rumah ini siap. Mereka dijanjikan akan mendapat tempat dalam projek perumahan kos sederhana rendah Pasal S. Perjuangan mereka bukannya rekaan, malah minit mesyuarat pada 6 Mei 2005 menjadi bukti apa yang dijanjikan kepada mereka. Minit tersebut menyatakan pihak ASI Sendirian Berhad akan membina 596 unit rumah kos sederhana rendah RKSR yang dijangka memulakan pembinaan pada tahun 2011 kepada penduduk asal perumahan Sri Terengganu yang berminat. Kita cuma nakkan persetujuan dan juga nakkan insurans ataupun kepastian daripada pihak pemaju akan datang, dan juga di PKL mengutarakan janji apa yang telah dijanjikan pada tahun 2005. Maksudnya menawarkan rumah-rumah kos sederhana rendah ataupun rumah mampu milik kepada penghuni asal flat Sri Terengganu. Mereka bukan tuntut rumah PPR atau menuntut rumah yang berharga kos RM40,000, RM50,000, RM60,000. Sebab dalam minit mesyuarat tu memang telah dijanjikan unit-unit rumah bersederhana rendah pada orang kata kos semasa. So diorang akur, diorang is very polite and very orang kata apa obey lah dengan apa yang telah dijanjikan, dan mereka pindah tanpa sebarang pampasan. Isunya kini penduduk tertanya-tanya apakah yang terjadi dengan projek perumahan di Pasal S Sentul setelah syarikat yang dipertanggungjawabkan telah gulung tikar. Adakah projek tersebut akan diteruskan atau bertukar menjadi projek bertaraf bintang setelah terlalu lama tertangguh? Beberapa kali mereka cuba mendapatkan jawapan tapi sepi begitu sahaja. Ataupun kita khawatir macam mana yang kita sedia maklum sekarang ni. Kita tengok sekarang ni kawasan-kawasan di bandaraya sekarang ni, kalau jika sekiranya tidak dibangunkan bertahun-tahun, ada perkara lain akan dibangunkan ataupun ada perumahan lain akan dibangunkan. Jadi disebabkan itu maknanya sekarang ni penghuni-penghuni Sri Terengganu tu nanti akan datang sini tengok, ni dulunya tapak Sri Terengganu cakap nak buat rumah kos rendah untuk diorang Sri Terengganu balik. Tapi kenapa jadi macam ini? Sebelum berlaku macam itu, lebih baik kita dulu bergerak dulu awal. Blok A, Perumahan Awam Sri Terengganu masih gagah berdiri di Sentul. Blok ini tidak dirobohkan bagi memberi penempatan sementara kepada penghuni flat berkeliling yang telah dirobohkan. Mereka juga dijanjikan di BKL tempat di projek perumahan Pasal C. Melihat situasi terkini di Blok A, menggamit rasa kecewa di kalangan bekas penghuninya. Hati mana yang tidak kecewa? Mereka diarahkan berpindah dalam tempoh 3 bulan sahaja tanpa sebarang pampasan, seolah-olah projek Pasal S akan bermula serta-merta. Namun kini Blok A dipenuhi dengan kehadiran warga asing. Terkasalah kenapa so cepat sangat pindah, seolah-olah nak buat balik rumah tu dengan cepat. Tapi hampir 8 tahun tak buat apa pun. Bayangkan anak saya baru kahwin tahu dia orang tu keluar. Tak benarkan, kenapa pula orang luar boleh masuk? Di sini juga di tempat yang sama. Itu masalah dia kan. Kenapa buat macam tu? Kenapa dia orang tak ada pantau, sentiasa pantau tempat ini? Sedangkan dekat 8 tahun tak silap saya mereka duduk di dalam kawasan, dan semuanya saya 100% boleh katakan semua foreign juga. Kita risaulah. Sedangkan bekas-bekas ataupun mantan-mantan Sri Terengganu di kawasan ini masih tertanya-tanya apakah soalan sebenarnya. Jawapan daripada pengurusi kita ataupun daripada bandaraya untuk menentukan sama ada mereka nak letakkan satu bangunan khas untuk bekas ke ataupun untuk foreign.
Justru, bekas penduduk perumahan awam Sri Terengganu berasa teranaya dan ditipu selepas penantian hampir 10 tahun untuk menetap di kawasan asal masih tidak tercapai. Lokasinya yang strategik serta nostalgia lama menyebabkan bekas penduduk perumahan awam ini tidak akan berhenti memperjuangkan hak mereka. Kalau boleh lagi baik, pasal kita sudah duduk biasa sini. Kita sudah dulu banyak tahun dah, dekat 20 tahun ada lah saya kata. Halo. Pasal sekarang dia orang cakap boleh dapat minta ini macam kita ingat kalau boleh kita kasih balik nama biar tempat lagi baik. Sudah biasa dulu sini. Okey, harapan saya sama ialah macam orang tua saya kan, sebab apa seperti yang dijanjikan dia nak buat rumah kos rendah. So yang rumah tu adalah kita mampu milik untuk kita beli. So harapan saya semoga projek ni dapat dibangunkan secepat yang mungkin, sebab apa mengikut perjanjian pun dia nak bangunkan adalah untuk generasi-generasi kita ni yang akan datang ni. Kurang-kurangnya masa ketika kita duduk sini kita rasa selesa sebab apa dekat dengan bandar. Kita nak ke Cokit pun senang ataupun nak ke Pekan sebab perumahan Sri Terengganu ni di tengah-tengah bandar kita ni. So rasa selesa, kemudahan awam ada, masa tu dah ada LRT, dah ada bas, semua senang, pengangkutan awam semua senang. So kalau jika dulu saya masih berada di sini, saya nak pergi kerja pun mudah masa tu. Dalam menyatakan bantahan mereka, satu sesi penyerahan referendum kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Kementerian Wilayah Persekutuan telah diadakan di tapak parkir perumahan Sri Terengganu. Mereka mewakilkan referendum ini kepada ahli Lembaga Penasihat DBKL, Encik Ahmad Faisal Abdul Karim, untuk memajukan hasrat mereka kepada pihak yang berkenaan. Berikut kenyataan yang dibuat oleh Encik Ahmad Faisal setelah menerima referendum tersebut. Saya hadir di sini sebagai ahli lembaga penasihat lah, di atas jemputan sahabat saya, Saudara Gulam, selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Batu. Dia memaklumkan tentang permasalahan isu penduduk di Flat Sri Terengganu. Jadi setelah saya hadir dan setelah saya dengar taklimat daripada Saudara Gulam, saya rasa isu ini memang satu isu yang besar lah, sebab benda ini telah berpanjangan daripada tahun 2005 dan pembangunan sepatutnya dilakukan pada tahun 2008. Dan insya-Allah selaku lembaga penasihat, saya akan angkat referendum tadi kepada Datuk Bandar dan juga akan panjangkanlah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tunku Anan selaku Menteri Wilayah Persekutuan. Dan percayalah di BKL saya percaya akan melakukan yang terbaik untuk penduduk Sri Terengganu. InsyaAllah tidaklah seperti yang dinyatakan menganiaya. Kita akan cuba bantu penduduk sebaik yang mungkin, walaupun tanah ini bukan tanah milik di BKL, tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, tapi insya-Allah saya percaya dan yakin di BKL di bawah kepimpinan Datuk Amin selaku Datuk Bandar yang baru akan menjaga kebajikan penduduk Flat Sri Terengganu. Membiarkan mereka tanpa sebarang kenyataan akan terus menjadi barah kepada isu ini. Diharap pihak yang berwajib tampil memberikan penjelasan agar penduduk ini tidak resah dan gelisah. Rusnaniza Baharum untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Meraihkan edisi ke-10 Muzika Extravaganza menampilkan artis dari Malaysia, Nasi Wahab, Siti Nordiana, Hafiz Suib, Azlan The Typewriter, Paradia, Azhael, dan dari Singapura, Sezairi, Haryana Hassan, Taufik Batisha, Sufi Rashid, Rosalina Musa. Diacarakan oleh Ungku Ismail dan Nadia M. Din. Meraihkan edisi ke-10 Muzika Extravaganza 19 Februari 2016, 8.30 malam, secara langsung TV2. Ilal amami narfa'u syiarul Islam, mujahidina mukhlisina fil amal. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates all our lives. Gigih bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita.
Terima kasih kerana masih menonton rancangan kami. Untuk segmen kedua, kami akan paparkan mengenai kisah kehidupan. Sindrom Hunter amat jarang sekali kita dengar dan penyakit ini boleh membawa maut. Namun masih ada ruang untuk pesakit yang mengidap penyakit ini sembuh dengan teknologi perubatan masa kini. Tetapi kosnya menelan ratusan ribu ringgit. Bersama wartawan Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam segmen Sentuhan Kasih minggu ini. Ikuti paparannya. Jika dilihat, mereka nampak normal seperti kanak-kanak lain. Namun di sebalik keceriaan dua adik-beradik ini, mereka sebenarnya pengidap sindrom Hunter atau penyakit genetik abnormal yang boleh membawa maut. Ahmad Adam Sharin, 7 tahun, dan adiknya Muhammad Arman Sharin, 3 tahun, telah disahkan mengidap penyakit sindrom Hunter sejak awal kelahiran mereka. Kami dari Titik Sentuhan sempat menjenguk keluarga ini di rumah mereka di Damansara Damai, Selangor. Menurut ibunya Puan Ruby Ahmad, penyakit yang dihadapi kedua-dua anaknya ini menyebabkan tumbesaran terjejas kerana kekurangan atau ketiadaan langsung enzim dalam badan mereka. Asalnya memang kita ingat penyakit genetik ni tak adalah anything serious. Sehingga saya baca dekat internet yang mengatakan penyakit Hunter syndrome ni dia akan attack organ-organ anak saya. Yang pertama sekali ialah kalau awak tengok anak saya sedikit bonceng, di mana dia punya liver dengan dia punya spleen tu dah besar. Dia kembang, jadi menyempitkan dia punya paru-paru untuk bernafas. And then dia punya kerongkong dia pun dah sempit. Dia tidur pun tak boleh nak bernafas dengan betul. Dia akan attack dia punya telinga, di mana dia tak boleh dengar sangat. Sesama dia terlalu kerap sebabkan struktur hidung dia. And then kulit dia pun tebal. And then lagi satu yang sedih ialah anak-anak saya punya tulang tu akan membengkok lah. Disebabkan penyakit ni dia tidak boleh disposekan enzim yang dia tidak boleh disposekan gags kat dalam badan tu, dia akan mengeras dan mengeras. So selalunya kanak-kanak ni bila dia dah terlalu severe, dia akan juga attack kita punya tulang belakang. Dan tulang belakang tu biasanya punca kepada budak-budak ni pergilah. So selain daripada ni, penyakit Hunter syndrome ini juga efek otak. Seperti mana dia akan hilang dia punya memory apa semua. Itu yang saya sangat sedih lah kalau benda tu berlaku. Menurut penjelasan dari pakar perubatan, sindrom Hunter ini boleh menjejaskan pertumbuhan kanak-kanak seawal usia setahun. Simptomnya boleh dilihat seperti muka menjadi kasar, bibir tebal, lidah dan hidung membengkak, tulang membengkok serta sakit sendi. Selain suka bernafas, banyak bawa dia ke macam-macam hospital untuk dapatkan rawatan sebab dia semua dia tu sampai malam tak boleh nak tidur, malam tak boleh nak bernafas, telinga infection, tak dengar apa. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya dah bawa dia ke hospital yang orang kata doktor ni bagus. You pergi ke doktor ni, saya dah pergi, dah bawa. Masih kena lagi. Saya tak tahu. Until lah satu tahap bila saya pergi ke hospital Sungai Buloh, dia suruh saya refer ke penyakit genetiknya doktor. Memang terus dia dapat detect yang anak saya ada penyakit ni. Dengan sedihnya di umur 4 tahun anak saya dah go through operation sebab nak remove. Dia dah tak boleh bernafas dengan betul. Kita remove dia punya tonsil dengan adenoids. And then dia terpaksa masukkan tube kat dalam telinga sebab dia tak boleh dengar. Lepas dia dah pergi operation tu semua, saya memang kesian lah tengok dia time tu sebab yelah 4 tahun budak menangis-nangis cari mak dia. Lepas tu tengok darah keluar daripada hidung dia, mulut dia, memang saya sedih lah time tu. Lepas tu lepas minggu dia bleeding, dia muntah darah dan dia muntah. Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya bawa dia ke hospital. Doktor sendiri tengok takut. Rupa-rupanya dia ada infection. Ni semua tanda-tanda yang dia ada penyakit ni lah, di mana dia ada infection dan dia muntah darah. Saya rasa boleh, kalau kita tengok sendiri benda tu pun kita rasa macam nak pengsan. berat mata memandang, berat lagi bahu memikul.
Itulah kehidupan terpaksa dihadapi pasangan muda ini yang RM1 juta. Dia macam ni, ubat ni sangat-sangat mahal. Dan kalau saya jual lah semua harta yang saya ada dekat dunia ni lah kan, saya tetap tak mampu. Sebab satu val ubat tu boleh mencecah kepada RM11,000. Satu val. Dan Adam yang dah besar memerlukan 2 val, jadi RM22,000 setiap minggu. Dan adik memerlukan satu val RM11,000. Jadi dah macam tu je dah RM33,000 satu minggu. Jadi kalau dah sebulan dah berapa dah. Jadi secara kasar dengan ada diskaun daripada sini sana, anak saya memerlukan lebih kurang RM900,000 setahun untuk rawatan ni. Yang saya tak tahulah, macam kadang-kadang saya rasa macam jauh sangat perjalanan saya nak pergi sampai ke sana. Setakat ni selepas dia mendapatkan OKU, itu tak ada masalah sebab bila kita pergi ke hospital university itu semua dah free. Cuma kalau kita pergi ke private memang macam biasalah, kita akan still kena bayar. Tapi untuk perubatan yang mainstream punya perubatan, macam rawatan yang enzyme replacement therapy, itu memang terlalu jauh daripada jangkauan lah. Sampailah kita belum dapat penajaan lah. Bantuan untuk saya, kekangan dari segi keuangan adalah untuk menghantar dia orang ke sekolah khas dan juga rawatan-rawatan sampingan. Ibu bapa mana yang tidak terkilan melihat anak kecil yang terpaksa menanggung derita ini? Namun mereka pasrah dan menerima Adam dan Arman sepenuhnya dan terus berdoa untuk diringankan beban yang ditanggung. Jadi penerimaan pada masa itu mungkin agak sukar, di mana kita tengok gambar-gambar dalam internet yang sangat menyerupai anak saya. Jadi saya tak tahu apa jenis saya selepas itulah. Jenis dia macam mana rawatan, macam mana kesudahan dia, betul tak? Jadi kita redha, first thing kita redha dan kita kena teruskan untuk mencari apa dari segi rawatan, dari segi cara nak merawat dia lah dalam sindrom Hunter tu. Putus asa, gagal dan bermacam-macam lagi perkara negatif sering menghantui fikiran. Memikirkan nasib anak-anak, Puan Ruby hanya mampu berserah kepada Tuhan dan yakin anak syurga ini akan dibela sewajarnya. Seawalnya bila kita dapat tahu yang anak kita ada penyakit ni kan, saya memang tak boleh terima lah. Saya tak boleh terima. Saya fikir yang bukan-bukan. Saya fikir saya memang tak jaga diri saya sendiri. Saya tak tidur, saya tak makan. Saya macam tak tahulah apa-apa. Saya pergi kerja, balik kerja, saya tak tahu apa yang saya buat. Dan saya fikir dah sampai tahap yang saya rasa macam diri saya ni dah sampai dah sakit dah, tak boleh nak terima. Dan saya sedar. Saya kata selagi saya ada, saya akan jaga dia orang. Sebab kalau saya tak sihat, kalau saya tak ada, siapa yang nak jaga dia orang? Tapi at the same time saya yakin saya ada kawan yang baik, saya ada keluarga yang baik yang saya rasa mungkin insya-Allah lah bila saya tak ada, mereka akan sudi jagalah, insya-Allah lah. Kita tak tahu. Tapi yelah, kita kadang-kadang ni banyak fikir benda yang bukan-bukan lah. Kita fikir kalau yelah, alangkah bagusnya kalau saya tak payah go through semua benda ni. Saya tak payah go through sebagai seorang ibu nak tengok anak kita go through stage-stage macam ni. You bayangkanlah, ibu mana yang nak lalui bila anak you sendiri tak kenal you. Kita tak naklah lalui benda ni semua. Saya ingatlah berulang-ulang kali dalam hati saya cakap, ya Allah, mungkin ni mimpi je. Mungkin saya akan sedar. Lepas ni tak adalah. Mungkin ada kalanya saya fikir, ya Allah, kau pusingkanlah balik waktu supaya saya lebih ready lah nak terima benda-benda ni semua. Kami diberitahu pihak Zakat Selangor sedang memproses bantuan untuk diberikan kepada Adam dan Arman. Kru Titik Sentuhan akan terus bekerjasama dengan beberapa sukarelawan dan pihak NGO bagi mendapatkan bantuan tambahan yang diperlukan oleh mereka sekeluarga.
Bagi anda yang prihatin dan ingin menghulurkan bantuan, sumbangan boleh disalurkan ke akaun ibunya, Puan Ruby binti Ahmad, seperti tertera. Ahmad Muzaffaruddin Iskandar untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Sekian dulu paparan kami untuk malam ini. Bagi anda yang ingin menonton semula rancangan ini, anda bolehlah menyaksikan siaran ulangannya setiap Isnin jam 4.30 petang di TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Sekian dulu dari saya Rohani Hamdan untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.